Baik, kita mulakan sebentar lagi ya. InsyaAllah. Oke, boleh kita mulakan. Dengar ya di sana. Oke, oke. Saya semua sudah share. Oke, kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pemberian kurniaan rahmat dan juga inayahnya kepada kita. Kita boleh menyambung kembali diskusi kita berkaitan kaedah-kaedah fiqh yang digunakan di dalam kewangan Islam ataupun produk kewangan Islam. Hari ini kaedah kita ialah berbunyi al-aslu fil uqudi ridal muta'aqidaini wa mujibuha ma aujabahu ala anfusihima bitta'aqud. Dibina di atas keredaan pihak yang berakad, juga mengikut apa yang telah dipersetujui dan disepakati. Kita secara asalnya perkara itu akan mengikut apa yang kita akadkan. Selagi mana akad itu tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, ia diterima di dalam syariat Islamiah. Ia diterima. Yang penting dia tidak menghalalkan yang juga. Kesan daripada akad itu mengikut apa yang telah pun disepakati, dipersetujui oleh pihak yang berakad tersebut. Pihak yang berakad itu kalau dikatakan prior to the contract, maka pada itu benda yang kita perlu jelas, kerana pada hari ini terdapat banyak akad-akad yang baharu. Terutamanya dipanggil combined akad ataupun combination contract. Akad-akad yang dikombinasikan. Akad baik ada sewaan ada baik, hibah, baik ada hibah. Itu semua dipanggil kombinasi akad yang tidak wujud pada zaman dahulu. Dahulu dia berdiri sendiri. Oleh itu para ulama dahulu dia membahaskan al-jam'u fil uqud. Apakah hukumnya? Kita membincangkan tentang penggabungan akad. Maknanya kita menggabungkan dalam satu transaksi itu beberapa akad. Kalau dahulu tidak boleh, tidak sewenang-wenangnya. Ada benda yang boleh, ada yang tak boleh. Namun pada hari ini kita belum melihat kepada satu ground ataupun satu benda yang baharu.
Kerana dahulu tidak ada perbankan Islam. Tidak ada perbankan. Jadi bila ada perbankan, dia mungkin memerlukan kepada akad yang baru, kepada penggabungan akad-akad yang tertentu. Oleh itu, benda itu membuatkan adanya benda-benda baru. Dan benda baru ini mengikut kepada kesepakatan apa yang telah pun disepakati oleh mereka. Slide seterusnya, ya. Baik. Bagaimana pula ia dilaksanakan? The application of the Maxim Islamic Finance. Mohon sebentar ya, di sini ada azan lah. Sebentar kita rehat ya, kita tunggu ya.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey, insya-Allah kita sambung semula kita punya diskusi. Baik, sekarang ini kita pergi tengok bagaimana pula bagaimana pula maxim ataupun kawaid zakat itu dipraktikkan pada aplikasi bank Islam ataupun perbankan pada hari ini, iaitu dia melihat kepada apa yang disyaratkan oleh apa yang disyaratkan oleh yang berakad. Okey, apa tadi kita punya redha muta'aqidain, apa yang telah pun diredhakan oleh orang yang berakad. Sebab dalam Islam, dalam muamalat dia luas. Memang kita ada uqud musamma. Uqud musamma itu dipanggil uqud yang telah pun dimaklumkan, dinamakan Nabi SAW dan dalam fiqh kita. Seperti contohnya ada ijarah al-bai', itu ada musyarakah, mudarabah, murabahah, dia pergi muhafah, musawamah, itu dipanggil uqud musamma. Dan kemudian beli. Kemudiannya ada dipanggil musyarakah mutanaqisah. Dia panggil diminishing partnership. Sama-sama membeli satu aset dan kemudiannya dikurangkan haknya dengan dijual, disewakan. Itu semua dipanggil sebagai uqud ghairul musamma ataupun tawarruk sendiri. Tawarruk tu ada pada kitab fiqh. Tawarruk. Okey, itu pun merupakan uqud ghairul musamma. Jadi bila kita buat uqud yang ghairul musamma, selagi mana mereka yang berakad itu bersetuju untuk membelinya, untuk dengan undang-undangnya, maka itu okey. Itu dikira okey. Tapi yang penting dia faham dengan jelas apakah akad ini, apakah implikasinya, dan apakah kesannya kepada mereka. Itu yang paling penting. Yang paling penting, setiap yang berakad itu dia faham akan kesan. Jadi bila sebab itulah dalam perbankan dia ada dipanggil term and condition, term of reference, syarat dan juga terma. Syarat-syarat yang dirujuk ataupun terma-terma yang dirujuk. Okey. Ataupun juga dipanggil product disclosure sheet, PDS. Itu semua adalah untuk memberikan maklumat, memberikan gambaran yang jelas kepada pelanggan. Apakah yang sedang dibeli? Apakah yang sedang dia lakukan? Apakah yang akan berlaku jikalau sekian dan sekian? Okey, baik. Harapnya semua jelas apakah yang dimaksudkan dengan redha muta'aqidan itu. Okey, baik. Seterusnya kita lihat pada contoh yang berada di depan kita ini, iaitu contoh yang bermaksud, contoh yang mana bagaimana pula redha muta'aqidan ini penting. Okey, pertama sekali dia kata ini dipanggil early settlement charge, early settlement fee. Kalau kita lihat di dalam conventional bank ataupun bank konvensional ataupun bank taklidi, bank-bank yang konvensional yang masih lagi mengamalkan riba, kalau ada sesetengah produk dia, kalau kita bayar dalam tempoh 5 tahun ataupun 7 tahun, tiba-tiba kalau kita ingin bayar awal, kita akan di-charge. Ataupun dikenakan bayaran. Contohnya kita beli kereta. Ini kalau kita ambil pinjaman lah, ambil di bank konvensional. Kita beli kereta, kemudian kereta itu kita akan bayar setiap bulan dalam tempoh 5 tahun ataupun 7 tahun. Tiba-tiba kemudiannya tak lama lepas tu kita dapat duit yang banyak. Rezeki kita jual itu, jual ini, kita berniaga, kita kaya. Dan kita ingin bayar awal. Asalnya 5 tahun installment ataupun pembayarannya 5 tahun jadualnya. Tapi kemudian kita dah ada duit, kita bayar dalam tempoh 3 tahun dah selesai.
ikut bank konvensional, ia akan dikenakan early settlement charge, iaitu charge. Bagi dia kalau bayar awal tu melanggar undang-undang, melanggar akad. Akad kata bayar 5 tahun mesti 5 tahun. Itu konvensional sebab dia loan. Tapi bila dalam perbankan Islam, kalau kita bayar awal tu bagus. Kerana apa? Itulah merupakan dipanggil sebagai pembayaran hutang yang segera. Itu digalakkan kan. Dia tak nak kita nak memafalah atau mengangguhkan hutang. Oleh demikian, jikalau dalam perjanjian itu tak sebut pun akan dikenakan charge bayaran awal. Tetapi tiba-tiba sistem ataupun bank itu dia charge orang. Dengan bank Islam. Tiba-tiba dia pula masuk, dia pun menawarkan bank Islam. Okay? Dia menawarkan bank Islam, cuma dia tak ambil dia tak ambil produk itu dengan betul. Dia menawarkan produk bank Islam tapi dia kenakan charge. Pasal tak boleh. Dan charge itu tak wujud pun. Jadi dengan sedemikian itu telah melanggar ridhaul muta'aqidain. Telah melanggar undang-undang muta'aqidain. Kami di awal dahulu kami tak ada pun setuju untuk bayar charge ni. Bahkan kami kata kalau kami bayar awal kami akan dapat ibrok. Ibrok itu ialah rebate. Ialah pengurangan. Okay, jadi tiba-tiba bank tu charge pada dia dipanggil early settlement charge. Ketika itu muta'aqidain atau pelanggan dah tak redha. Maka bila tak redha, dia boleh cancelkan akad ataupun cancelkan charge yang dikenakan kepada dia. Okey, faham ya? Okey, baik. Seterusnya, if the mudharib and rabbul mal both agree to forgo. Okey, itu dalam kalimah tu, dalam buku itu. Saya tengok bawah tu saya tuliskan berkaitan per. Per ni ialah profit equalization reserve. Diharuskan sekiranya ia telah mendapat izin dari keduanya. Per ni apa? Yang dah tahu itu sudah bagus. Per ni adalah per ni berlaku di dalam akad berbentuk pelaburan. Akad mudharabah. Okey? Akad mudharabah ataupun akad pelaburan. Kalau di Malaysia, bila sekarang ni kalau FD ataupun akaun pelaburan akan menggunakan mudharabah. Sekarang ni dah strict mudharabah. Okey. Jadi bila dia menggunakan akaun mudharabah, okey, antara benda yang perlu diadakan dulu ialah dipanggil PER, iaitu Profit Equalization Reserve, di mana kalaulah pelanggan itu memberikan duitnya mungkin sebanyak RM10,000. Okey. RM10,000. Anda buat contoh ringgit lah. Ataupun 10 juta ke daripada pihak Indonesia. 10 juta rupiah. Diletakkan ke dalam bank dengan namanya investment. Menggunakan akad mudharabah. Akad mudharabah. Jadi, bila bank ingin memastikan nanti insya-Allah akan ada ruangan, bank tak janji tapi bank kata mungkin akan dapat 3%. Dalam tempoh setahun, keuntungan akaun mudharabah ni mungkin 3%. Sedangkan akaun tu mudharabah ni mana tahu untung. Dia untung tu bergantung kepada projek dia. Kalau untung ada pembahagian. Kalau rugi tidak ada pembahagian. Okey, baiklah. Sekarang ni bank dah agih siap-siap. Dia dah potong siap-siap duit daripada duit customer tu untuk diletakkan dalam satu pool, satu akaun namanya Profit Equalization Reserve. Apa guna PER tu? Jikalau nanti di tahun hadapan, bank tak mampu nak memberikan pulangan 3%. Bank mampu kasih 1% je. Nanti akan diambil daripada duit PER itu, akan dicukupkan 3%. Itu dia punya idea PER ni. Profit Equalization Reserve. Supaya orang lebih yakin dengan bank Islam. Supaya bank Islam juga tidak mengungkir janji untuk memberi sekurang-kurangnya 3%. Itu dipanggil apa yang arrangement ataupun pengaturan yang berlaku di dalam PER. Okey? Apakah hukumnya? Boleh ke orang yang mudharib dan sahibul mal, bank dan juga dengan pelanggan menetapkan sedemikian? Saya kasih RM10,000, RM500 ataupun RM1,000 boleh letak dalam PER.
dalam akaun per lah. Jawapannya boleh. Redha mutaakhir tidak ada isu, yang penting dia redha. Macam antum juga pada hari ini. Kalau berniaga di kedai, antum akan tengoklah apa yang perlu dibuat. Saya boleh berniaga dalam kedai ini, saya boleh invest ataupun boleh melabur dalam kedai ini dengan syarat saya punya keuntungan setiap bulan dibayar awal bulan. Bolehlah. Kan? Jadi itu kita punya syarat dan dia kena buat. Baik, itu syarat yang dipersetujui. Okey, baik. Itu dipanggil per. Per ni ialah untuk apa? Dulu digunakan. Saya tak tahu Indonesia masih lagi pakai ataupun tidak. Dulu ia digunakan untuk dalam akaun pelaburan, akaun mudharabah supaya orang ramai ataupun pelanggan boleh mendapat keuntungan yang diingini. Jikalau keuntungan yang sebenar itu kurang. Kalau contoh keuntungan tu 5%, yang dapat diberikan 3% sahaja. Mana nak cukupkan lagi 200? Akan diambil daripada per. Per tu besar duit dia, berpuluh juta. Kalau lama-lama akan jadi puluhan juta. Banyak. Okey, itu dipanggil per. Per ni adakah harus? Diharuskan sekiranya ia telah mendapat izin dari keduanya. Kedua-dua kata okey, saya tak kisah pun. Boleh je. Bank kata okey, bak duit, tapi 10% tu kita simpan per, yang baki akan saya laburkan. Bank pergilah labur. Kita tunggulah duit lagi sebulan. Baik. Okey, seterusnya lagi. Okey, ini merupakan kaedah yang seterusnya. Kaedah ini bernama lil ajali qistum minas saman. Lil ajali qistum minas saman yang bermaksud penangguhan memiliki harga yang tertentu. Bila kita beli bertangguh, bila kita bayar bertangguh, di sana akan wujudnya undang-undang ataupun akan wujudnya harga. Akan wujudnya harga. Okey, jikalau kita memberikan penangguhan, kita jual secara bertangguh, penangguhan itu akan ada padanya harga. Contoh, mudah-mudahnya, kalau saya membeli handphone ini handphone, saya bayar cash pada hari ini, berapakah harganya? Okey, harganya ialah RM1,000 ataupun lebih kurang 3 juta rupiah Indonesia. Okey. Tapi kalau saya beli handphone ini dan saya bayar dalam tempoh lebih kurang setahun, saya tak ada duit RM1,000. Saya bayar dalam tempoh setahun. Okey. Beza kan? Saya beli handphone saya beli pada hari ini 23 Jun saya beli, dan saya bayar. Saya beli dengan harga, saya bayar cash, saya bayar naqdan. Saya bayar cash, saya bayar tunai. Berapa harganya? Jadi harganya akan jadi RM1,000 ataupun 3 juta rupiah Indonesia. Tapi kalau saya minta, saya nak bayar dalam tempoh setahun. Saya tak ada duit. Saya tengah belajar kan, tak ada duit. Apa yang berlaku? Okey, empunya handphone ni dia boleh naikkan harga. Kenapa dia boleh naikkan harga? Sebab il ajali qistum minas saman. Kerana masa itu ada padanya harga. Kalau kita bayar hari ini bagi time value of money. Kalau ekonomi, antum akan belajarlah time value of money. Okey. Baik. Harga hari ini tidak akan sama dengan harga minggu depan. Okey, harga hari ini tidak akan sama dengan harga minggu depan. Mengapakah sedemikian? Kalau dalam ekonomi moden, ia memiliki inflasi. Ataupun dia dipanggil opportunity cost ataupun kos-kos lepas. Okey. Bahkan ia juga dipersetujui oleh syariat kita. Ada juga keadaannya Islam memberikan ruangan, kalau bayar hari ini boleh bayar penuh, bayar dengan harga hari ini. Tapi kalau nak beli minggu depan boleh bayar pada harga hari ini, tidak ada masalah. Tapi mungkin boleh bayar dengan harga minggu bulan depan, tak ada masalah. Okey. Juga kalau kita lihat dalam bab bai'us salam. Apakah ada bai'us salam? Apa dia bai'us salam? Okey, apakah dia bai'us salam? Ialah kita bayar pada hari ini,
Hari ini kita bayar dan barangnya kemudian. Tapi bila kita sudah bayar pada hari ini, harganya akan mungkin lebih murah sebab kita bayar awal. Beza dengan bayar kalau kita contohnya, bulan kita nak pakai beras pada bulan November, bulan 11 nanti. Kita bayar pada harga hari ini, bayar penuh, dia akan jadi murah. Tapi kalau kita nak pakai beras pada bulan November nanti, kita bayar pada bulan November, dia akan jadi mahal. Dah harga ketika itu, dah ada inflasi, dah harga sebagainya. Kalau kita bayar pada harga hari ini, dia akan jadi murah. Kenapa? Dia bukan murah mahal ni bukan kerana salam ke, bukan apa. Kerana masa dan pertangguhan. Kalau kita awalkan kita punya bayaran, ataupun kita lewatkan bayaran, akan memberi kesan kepada harga. Adakah salah? Kita kata tidak salah selagi mana ia bukan berkaitan dengan hutang. Hutang tu yang jadi salah. Pinjam hari ini, bayar tahun depan, bayar mahal sedikit. Mengapa? Sebab dia hutang. Ada masa kan? Itu dia panggil riba. Itu panggil nasiah ke, riba dain ke, riba qard dan sebagainya. Tapi kalau kita pada barangan, ni kena jelas ya ni. Kalau pada barangan, itu namanya hutang barangan. Itu tidak ada masalah. Boleh sahaja. Contoh tadilah, handphone ini kalau dibayar harga hari ini RM1,000, kalau dibayar lagi setahun, itu harganya akan jadi harga setahun RM1,400. Boleh ke? Boleh sedemikian. Mengapa? Lil ajal qistum minas saman. Kerana masa itu ada sebahagian padanya harga. Ya. Contoh, apakah contoh? Amalah terbalik pula. Okey. Ya, dah ya. Allah SWT tak ada contohnya. Tak apa, nanti saya masukkan contohnya. Contoh yang paling mudah lah. Yang paling famous sekali ialah dalam bai'ul murabahah. Tadi telah pun saya ceritakan. Bai'ul murabahah ni apa? Di mana penjual ataupun peniaga menjual dengan harga yang markup price. Okay? Hari ini harganya RM1,000. Bila pelanggan kata saya nak bayar dalam tempoh 5 tahun, harganya naik. Kenapa? Dia kira harga 5 tahun. Bai'ul murabahah tu boleh ke? Boleh. Bai'ul murabahah tu adalah dibolehkan dalam syariat kita. Tak ada masalah pun. Yang penting jelas. Kalau antum semua baca buku fiqh, ada dia cerita bab ini. Cuma kita kena faham. Dalam buku fiqh, dia buatkan contoh. Contohnya ialah dia kata, maaf, bukan juta. 5 juta lah, lagi jauh. 5 juta rupiah. Ataupun RM1,400, lebih kurang. Okay? Dan kita pula sebagai pembeli, kita kata saya ingin bayar yang bertangguh. Harganya RM1,400. Adakah dibolehkan? Ya, dibolehkan. Mengapa? Sebab peniaga, pembeli menentukan apa yang diingininya. Itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah apabila penjual dia memberikan peluang. Nak bayar cash ke nak bayar tunai? Bayar cash ini harganya, bayar tunai ini harga, bayar tangguh-tangguh ini harganya. Kemudian terus peniaga itu senyap, terpulanglah kepada kita. Itu tak boleh. Kenapa? Kita tidak menentukan harga yang tepat dan putus ketika majlis akad. Sebab kaedah dalam kita punya fiqh, harga barang hendaklah jelas. Tapi tadi itu tak jelas. Mengapa? Dikasih pilihan, lepas itu senyap. Habis. Itu maknanya kejelasan itu penting. Transparansi itu adalah penting. Ya? Walaupun bertangguh, harganya mahal. Bayar sekarang, harganya murah. Tapi yang penting adalah kejelasan maklumat itu pada pembeli. Okey, terus lagi. Okey, kaedah. Terbaliklah, saya mohon maaf. Nanti saya
baikikan semula. Okey, al-ibratu fil uqud al-maqasid wal ma'ani la lil alfaz wal mabani. Yang diambil kira, apa ambil kira ni? Yang terpakai dari segi undang-undang syarak, itu maksud dia. Yang diambil kira tu maksudnya yang dipakai ataupun yang terpakai pada undang-undang syarak. Okey? Ialah maksud dan makna akad. Perkara yang syarak ambil kira ketika kita berakad ialah maksud dan maknanya. Bukan semata-mata lafaz dan binaannya. Contoh dalam kitab-kitab fiqh yang lama, contoh kalau kita kata saya ingin membeli rumah ini, okey, selama sebulan dengan harga RM1,000. Apa maksudnya? Saya ingin membeli rumah ini selama sebulan dengan harga RM1,000. Maksudnya bukan beli, maksudnya sewa. Beli itu sewa. Kenapa pula sewa? Sebab ada padanya harga dan juga tempoh. Dia bukan beli rumah, dia beli manfaat rumah itu. Kenapa pula kamu kata itu sewa? Sebab saya faham maksud dia. Saya bukan faham kalimah dia gunakan. Saya ingin beli rumah ini dengan harga RM1,000. Okey. Memang kalimah yang digunakan itu ialah beli. Tapi bila kita faham betul-betul, oh bukan beli. Dia nak beli manfaat ataupun sewa sahaja RM1,000 sebulan. Jadi sah ke akad tu? Sah. Cuma perlu diperbaikilah dia punya sebutan tu. Mungkin dia keliru. Okey. Tapi sah ke sah? Kenapa pula sah? Kerana ia memberi maksud menerusi makna akad itu sendiri. Okey, tunggu lagi. Baik. Jadi kita faham ya bahawa kaedah ini mengatakan setiap apa yang berlaku, akad yang berlaku bergantung kepada dia punya makna. Okey, dia punya maqasid dia. Mungkin di Indonesia itu telah pun ada dipanggil sebagai bukan Indonesia lah, orang yang berniaga lah. Orang yang berniaga kan. Orang yang berniaga ni kalau yang ada kedai dia akan buat consignment. Biasanya consignment. Consignment ni bagaimana? Juga dalam bahasa Melayu pun consignment. Iaitu bila saya ada kedai, contoh kedai saya adalah kedai menjual mineral water, menjual air sejuk. Okay, air sejuk. Saya jual air sejuk sebagai contoh. Okay. Tapi saya punya stok perlu dihantar oleh pembekal. Orang yang membekal air sejuk, dia akan hantar kepada saya. Okay, orang tu dia hantar air sejuk, dia pembekal dibekalkan air sejuk, saya jual pada pelanggan. Okey, baik. Apakah hubungannya saya dengan pembekal air itu? Dia hantar setiap minggu, saya nak bayar, tak apa-apa, nanti kita kira. Nanti kita kira hujung bulan. Consignment kan, consignment ni macam kontrak. Okey, macam antum tengok kedai-kedai di mana-mana pun ada jual newspaper, surat khabar. Itu semua dihantar ke kedai itu. Dia ada perjanjian dari consignment biasanya dipanggil. Bukan bayar hari itu, bayar kemudian bayar, hujung nanti baru bayar. Hujung bulan baru bayar. Okey, jadi bila tengok sedemikian, hujung bulan baru bayar, dalam tempoh itu, apakah akad dia? Akad baik ke, akad hutang ke, akad sewaan ke? Tak ada. Kata ulama nama dia bai'ul istijrar. Jual beli tapi dibawa ke belakang. Jual beli tapi dibawa ke belakang. Itu panggil bai'ul istijrar dia panggil. Jual beli macam biasa, cuma bayarnya di hujung nanti, hujung bulan. Dan bayaran itu pula dibayar hujung bulan satu hal, baru dikira. Dikira hujung bulan. Mungkin hari ini habisnya 1 kartun. Pembekal pula akan hantar setiap hari. Surat khabar tu akan dihantar setiap hari, kan? Okey, cuma isunya ialah apakah akad dia? Bilakah akad dia akan berlaku pada hujung sekali? Pada hari kira-kira barulah akan dikira bilangan yang perlu dibayar. Itu adalah akad dia. Sekarang ni, itu apakah akad itu? Apakah transaksi itu? Baik. Baik apa macam tu? Baik istijrar. Tapi namanya baik, kenapa tak akad siap-siap? Kenapa tak akad siap tu yang membawa maksud yang pelbagai.
So sesuai dengan tajuk kita pada hari ini, tengok pada bentuk dan nature akad itu, baru kita boleh faham hukum dia. Kadang-kadang itu benda yang baru, istilah itu benda yang baru, kan? Tapi Islam menerima dengan baik. Selagi mana tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Itu pentingnya kefahaman tu. Okay, baik, terus lagi. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi benda ini berkaitan dengan musyarakah dan mudarabah. Could not be guaranteed. Okay, ni itu keadaannya. Oops. Okey, tu lagi. Saya tengok sini ya. Qard and wadiah in Islamic current and saving account. Okey. Bila kita mau pergi bank, kita simpan duit. Apa namanya itu? Dulu dipanggil itu merupakan wadiah. Saya ada duit, saya minta bank simpankan. Itu panggil wadiah. Bank boleh guna, tidak ada masalah. Tapi bank kena jamin. Bank kena jamin. Ini saya simpan duit di bank ni. Jadi bank boleh pakai, tak ada masalah. Tapi bank kena jamin lah. Kalau saya minta, kena kasih ke semuanya. Tak boleh nak minta tangguh. Okay, baiklah. Itu dipanggil sebagai wadiah. Namun, MPS ataupun Majlis Penguasaan Syariah Bank Negara Malaysia melihat ini bukan wadiah. Ini ada bentuk qard. Apa qard? Memberi sewa, memberi pinjaman. Pelanggan yang pergi ke bank, bila pelanggan ni customer, bila customer tu meletakkan duit ke dalam bank, apa maksud dia? Maksudnya saya memberi pinjam duit kepada bank. Kaya kita ni. Kaya kita. Sebab kita yang beli pinjam duit pada bank. Bukan bank jaga duit kita. Bukan bank menggunakan duit kita. Kita beri pinjam. Qardun. Qardun tu apa? Pinjaman. Siapa yang qardun? Siapa yang mukrid? Saya mukrid. Kami. Pelanggan ni mukrid. Kami ada duit. Kami simpan. Maksudnya kami memberikan pinjaman kepada bank. Tapi dulunya namanya adalah wadiah. Hari ini pun kalau namanya wadiah pun tetap dipandang sebagai qardun. Oleh itu, tahun 2014 atau 2015 yang lepas, Bank Negara telah membuat satu resolusi. Bank Negara kata semua akaun perlu ditukar kepada akaun akaun biasa, akaun qard, bukan lagi wadiah. Tidak ada lagi wadiah. Okey? Kemudian seterusnya apa lagi perkara ibratu bil ma'ani wal alfaz ni? Ibratu bil ma'ani wal maqasid. Apa contoh lain ialah admin fee in facilitating loan compensates real cost. Okey. Ada kalanya kita pergi kepada Islamic Bank, Bank Islam. Bank Islam pula memberikan kepada kita qardun, pinjaman. Okey, qardun itu adalah pinjaman. Bila diberi pada kita qardun ataupun pinjaman, apa yang kita buat? Kita akan pakailah. Cuma untuk memfasilitasi ataupun untuk memudahkan duit itu diberi pada kita ada kos. Ada kos sedikit buka akaun kan? Ada kos sedikit. Dan banyak-banyak kos lah. Tapi kos tu kos yang real kos. Kos yang sebenarnya. Okey, baru-baru ini ketika bulan puasa yang lepas ada yang bertanya. Ini di Malaysia lah. Okay, di Malaysia ni kalau budaya kami di Malaysia, kalau setiap hari raya Aidilfitri, orang Islam akan beri duit raya. Duit ampau dipanggil. Duit raya kepada anak-anak, anak buah kan, untuk merapatkan silaturahim, kasih duit raya. Okey. Jadi duit tu perlu ditukarkan. Bukan mahal pun, sikit je, RM1, RM2. Asalnya ada. Tak wajib pun, asalnya ada. Budaya sahaja. Budaya menggalakkan sedekah. Okey. Jadi untuk memberikan duit raya itu kepada anak-anak, kita kena pecahkan. Kena pecahkan yang ada RM1, kena pecah lagi banyak. Okey, lagi banyak. Jadi untuk pecah ni apa? Fakkah. Kita ada duit RM100, nak pecah jadi RM1. Jadi dia memerlukan 100 keping RM100. Untuk pecah tu kena pergi ke bank. Macam antum lah, ada duit 1 juta. Ada duit 500,000. Ada duit 100,000. Itu semua pecahan tu. Pecahan. Di Malaysia kalau kamu nak pecah duit cantik, kena pergi ke bank. Bank akan terima, bank akan tukarkan duit itu. Bank akan pecahkan pun. Cuma isunya ada kalanya, hari itu punya kes apabila ada seorang ustaz ini, dia membuat servis menukar duit raya. Dia ambil dia orang dan dia akan pergi bank, dia akan pulang balik. Cuma dia kata dia ada kos. Dia naik motor, naik kereta, parking kereta, mungkin dia beli insurans motor, insurans.
insurans keselamatan wang dia, macam-macam lah. Itu adalah real cost. Real cost tu kita boleh kenakan kepada yang memberi pinjaman, yang nak tukar duit tu. Boleh? Tak ada masalah. Boleh boleh. Real cost tu kita boleh charge pun kepada mereka. Memanglah dia nak tukar RM100,000, tapi kita kata saya nak pergi naik motor jauh pula tu, nak kena parking, hujan, so dia charge RM1,100. RM1,100. RM100 itulah untuk dia punya admin cost. Apa admin cost? Kos dia bekerja, jaga anak, bawa anak, okey, naik kereta, itu semua kos. Jadi dia pun minta jadi dilindungi lah. Okey, jadi adakah boleh sedemikian? Kalau saya bagi RM1,000, tapi orang yang nak pergi tukar duit tu dia kata harganya lah RM1,100. Boleh ke? Adakah itu riba? Jawapannya boleh. Sebab apa? Itu namanya admin fee, administration fee, ataupun wang untuk admin. Wang tu untuk menguruskan, nak bayar kereta, nak bayar parking, nak beli insurans, jadi itu mahal. Benda tu mahal, benda tu ada kos. So tak adil lah. Kalau cuma bayar RM1,000 je, tukarkan semua. Sebab orang tu ada kos. Yang begitu tukar tu ada kos. So boleh kita kenakan admin fee ataupun kos pengurusan dengan syarat compensate real cost. Mesti ikut real cost. Kenapa awak charge RM10? Itulah saya punya modal mengajar. Modal saya cakap dalam online. Ini kalau kita kata saya berniaga online contohnya. Tu saya charge, saya cakap je. Berniaga online, cakap kan. Itu kita charge orang. Okey, apakah hukumnya tu? Saya ada kos. Bila kita kata kita ada kos, kita kena kata kos tu mesti real, bukan kos yang sangka-sangka. Tak boleh. Saya ada kos. Kos saya ialah api, kos saya ialah kursi meja. Tak boleh. Itu tak clear kos tu. Kos tu mesti real cost, actual cost dalam bahasa bank. Okey. Contohnya bank yang orang ambil qardul daripada dia, qardul hasan. Memang bank akan kasih, tapi ada setengah bank dia akan charge. Itu bukan riba. Dia panggil itu admin fee. Sikit charge dia. Kenapa? Dia nak buat dokumentasi, dia nak buat itu, nak buat ini. Jadi ada kos. Kos tu akan dipindahkan kepada kita. Adakah salah? Tak salah. Boleh. Memang ada kos. Kita dalam syariat kita lenient dengan kos. Yang penting ia adalah actual cost ataupun kos yang sebenar, bukan kos yang dibuat-buat. Itu penting ya. Boleh ya, penting kos ni kita terima. Tak ada masalah pun. Yang penting ia adalah real cost dan bukan kos yang dibuat-buat. Okey, turun lagi. Okey, ini merupakan satu kaedah yang mana musyarakah dan mudharabah could not be guaranteed. Okey. Namanya ialah musyarakah. Namanya adalah mudharabah. Oleh demikian, yang diambil kira ialah maksud. Apa nak buat tu? Kita nak joint venture membeli satu rumah. Kita nak joint venture membeli satu kilang. Itu musyarakah lah bahasanya. Atau mudharabah, saya ada duit RM10 juta ataupun RM100 juta. Okey, saya nak invest dalam sebuah syarikat. Itu dipanggil mudharabah. Musyarakah mudharabah ini, walau bagaimanapun keadaan kita, walau bagaimanapun, dia tak boleh menjamin, bukan keuntungan, bahkan tak boleh jamin pun dia punya modal akan selamat. Walaupun namanya apa nama sekalipun, kalau nama musyarakah mudharabah tidak boleh dijamin. Tidak boleh dijamin dia punya keuntungan dan tak boleh jamin takkan rugi. Itu dia punya undang-undang dia. So, kalaulah pada hari ini itu yang diamalkan musyarakah mudharabah tapi ada jaminan, itu salah lah. Kenapa? Akad itu melihat kepada makna. Musyarakah makna dia apa? Ialah berkongsi untung rugi. Mudharabah apa maknanya? Berkongsi untung. Kalau rugi hanya ditanggung oleh sahibul mal ataupun capital provider. Kenapa lah kamu kata macam itu? Sebab itulah maksud musyarakah dan itulah maksud mudharabah. Okey, baik. Yang penting al-ibratu bil uqud wal ma'ani. Yang nak mikir ialah ibarat. Okey, itu yang nak mikir ialah
Al-ibratu yang nama kira ialah al-uqud. Maksudnya makna uqud. Musyarakah maknanya ialah berkongsi keuntungan dan rugi. Murabah maksudnya apa? Berkongsi keuntungan semata-mata. Itu dia bukan baik, dia bukan qard, dia bukan ijarah. So tak boleh kita ambil makna ijarah dalam musyarakah. Tak boleh kita ambil makna qardun, pinjaman, letakkan dalam murabah. Tak boleh. Kenapa pula? Al-ibratu bil ma'ani al-ibratu bil ma'ani wal maqasid. Ibrah tu diambil kira dia punya maksud akad itu sendiri. Okey, sikit lagi. Dah. Okey, tambah kita dah nak habis ni. Kalau ada apa-apa soalan, saya boleh tengok sebelum kita habiskan kuliah kita. Ini sudah petang. Itu mungkin sudah capek. Okey. Maaf ya. Okey, itu di antara, jadi kita ulang balik sedikit, iaitu ada 3 kaedah, iaitu kaedah yang berbentuk pertama sekali ialah Muhammad Muhammad, iaitu berkaitan dengan kaedahnya, tak bisa cari mana kaedah tadi, iaitu redha di dalam berakad. Apa berakad kita buat, pastikan pihak itu redha. Okey, itu yang pertama. Keduanya ialah lil ajal qistum minas saman. Kalau ada pertangguhan, dan itu akad jual beli, tidak salah kalau ia berbeza harga. Kalau harga hari ini sekian harganya, harga akan datang sekian harganya. Boleh ke? Boleh. Kenapa? Pertangguhan itu ada kos. Ada kos. Dan sekali ialah dia panggil sebagai, kalau kita ini berakad, tengok pada makna akad itu. Jangan tengok pada bunyi sahaja, tengok pada maknanya. Kalau baik, apakah sifat-sifatnya? Kalau ijarah, apakah sifat-sifat? Itu benda yang paling penting untuk diperhatikan, ya. Okey, benda itu penting dalam kita punya kaedah. Nanti akan datang kita akan melihat kaedah yang baru. Kaedah seterusnya ialah sambungan-sambungan. Saya tengok lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Itu kaedah yang dipanggil sebagai no legal consideration is given to conjunction and is obviously tainted by error. Nah, dia panggil apa? Al-ibratu la ibrata bil bayyin bil dhann al bayyin khata'uh. Tidak akan diambil kira, nanti kita akan terangkan kemudian, tidak akan diambil kira satu sangkaan yang telah pun jelas terpesong. Ya, dalam syariat tidak ambil kira. Macam kita juga solatlah, macam solat kan? Dan solat macam zakat pun sama juga, ataupun sembahyang puasa pun sama juga. Kita berpuasa, tapi kita berpuasa tu kita punya sahur kita lepas daripada subuh. Kita sangka betul, rupa-rupanya silap. Bila silap, apa maksud dia? Tidak sah puasa dan perlu diqadha semula. Kenapa tak sah? Kenapa tidak sah? Sebab apa? Sebab dia salah, kita disangkaan itu salah. Okey, itu yang paling pentinglah untuk kita faham. Baik, cukup untuk setakat ini pada hari ini. Maaf ya, kita ambil masa untuk semua. Kami pun dekat pukul 6.30. Okey, baiklah. So, kita jumpa lagi pada depan terakhir minggu hadapan tentang kaedah-kaedah fiqh yang terkait di dalam kaedah ataupun di dalam kewangan Islam, insya-Allah taala. Baik, terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagi insya-Allah khair. Terima kasih, Prof.